Al-Quran, sebut di dalam Al-Quran, Al-Quran menyebut, Al-Quran Allah SWT dia menyebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, sama lelaki perempuan yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik di dunia, sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Sampai alam akhirat apa yang berlaku? Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan beri ganjaran sebenar-benarnya, kami pasti akan memberi ganjaran kepada mereka, ajrahum, ganjaran mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, setimpal dengan kebaikan yang mereka lakukan di dunia dulu. Jadi kesilapan, kesalahan, dosa-dosa yang kita pernah buat dulu, ikutilah dengan melakukan kebaikan. Apa dia kebaikan itu? Al-hasanata tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang dibuat sebelum itu. Kerana Allah SWT ada berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejahatan yang kita pernah buat. Jadi bila kita ada kesedaran bahawa kita banyak melakukan dosa, maka tebuslah dengan melakukan kebaikan. Betul sekarang ramai di kalangan mereka yang dulunya hanyut dalam arus dunia, apabila Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka sedar dan mereka menebus balik kesilapan lalu mereka dengan bersungguh-sungguh menguburkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya dengan memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan infak, memperbanyakkan sedekah. Jadi amal-amal ibadah ini boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan yang pernah dibuat dahulu. Satu Nabi pesan, wa atbi sayyi'atal hasanatu tamhuha, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menutup kejahatan-kejahatan itu. Kerana walaupun kita rasa dosa kita banyak, pahala kita tak banyak mana, tapi kita berusaha untuk melakukan seberapa banyak kebaikan untuk menebus kesalahan, dosa-dosa kita pernah buat. Itu cerita dia. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang Nabi sebut dalam hadis sebelum ni kan, manusia ini sekiranya kita tampil ke hadapan, bercampur gaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, apa akan berlaku? Khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka manusia ini akan tertarik melihat keindahan yang ada dalam agama Islam ini. Itu yang pernah disebut kalau manusia Muslim ini nama di Islam tapi melakukan perkara-perkara fasik, maka ia boleh mendatang mencacatkan reputasi umat Islam yang baik. Nama je umat Islam tapi berlakunya yang rupanya sama macam kita, lebih teruk daripada kita pada. Jadi kalau akhlak kita itu sama manusia itu akhlak yang tidak baik,
maka kita sedang tidak menuruti pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pesan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak itu perlu ada. Bila akhlak itu tak ada di kalangan manusia-manusia Muslim, maka berlakulah yang disebutkan tadi. Jadi ini menyebabkan imej orang Islam tercemar. Jadi kita elakkanlah daripada percampuran yang tidak sihat bersama manusia-manusia yang merugikan. Kita carilah manusia-manusia yang akhlaknya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, pergaulannya baik, supaya imej Islam itu jadi baik. Jadi baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, apatah lagi mereka yang di luar sana melihat Islam ini dengan pandangan yang baik, yang positif. Islam ini indah, betul lah. Kami tengok akhlak orang Islam pun sangat murni. Sebab pada waktu zaman salafus soleh, ramai orang memeluk agama Islam kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan, kerana tertarik dengan akhlak pendakwah-pendakwah Islam ketika itu. Dia tak menyebut tentang bangsa dan sebagainya. Jadi akhlak baik mereka itu menjadi contoh kepada manusia Melayu ketika itu untuk beramai-ramai memeluk agama Islam. Bukan kerana mereka memeluk agama Islam kerana mereka semata-mata meyakini kebenaran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka memeluk Islam apabila melihat buku-buku yang menerangkan tentang agama Islam, amalan yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi benda-benda macam ni boleh menarik mereka untuk mendekati, khususnya memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itulah impak daripada kesan daripada pendekatan akhlak yang dilaksanakan oleh pendakwah-pendakwah. Bukan pendakwah-pendakwah mengeluarkan kenyataan yang menghentamlah kebanyakan, yang menyebabkan mereka yang ditomah ini mengundurkan diri. Ini akhlak yang kurang baik. Akhlak yang baik ialah kita redha macam-macam pun tetap agamawan yang mengajarkan kita ilmu. Jadi jasa baik mereka itu tidak dapat dibalas. Hanya Allah SWT yang membalas jasa baik mereka mendidik anak-anak kita, cucu kita, sehingga boleh 3M, membaca, menulis dan meniru. Jadi mereka ni bila kita santuni dengan akhlak yang baik, maka mereka boleh menerima dengan baik. Jadi sifat akhlak yang baik ini perlu dicontohi oleh semua pendakwah-pendakwah, semua pendakwah yang ada sekarang. Kita bercampur masyarakat, tonjolkanlah akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itulah yang akan menjadi kayu ukur, kayu penilai untuk menilai sama ada misi dakwah berjaya ataupun sebaliknya. Jadi itulah dia. Jadi itulah pesan Nabi yang akhir itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana akhlak yang baik inilah yang mencerminkan kemurnian ajaran Islam, kemurnian ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pesanan yang tiga pesanan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi, sahabat yang ditujukan pesanan ini. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertamanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah di mana-mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejahatan yang pernah kamu buat dengan kebaikan yang boleh menutupi kejahatan itu. Dan
Yang ketiga, berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.